interesting sebab bila tengok kat desk 1, 2, 3 1, 2, 4 orang cakap Cloud kena ban. Belum lagi tengah ni. Belum lagi. Kita tengok jap. Kalau tiba-tiba Mars kena kuat-kuat. Kita kena faham yang kalau ban tu bermakna dia boleh jadi first pick juga. Tapi first tu pattern tak sama. Pakuito dengan Franco. Kenapa Franco assassin? Bukan. Kita dalam Tak nak bagi pening. Zon. Bagi pening lagi. Seorang tadi Franco jungler. Tapi ada relevan dia. Kenapa dia keluar Angela yang lagi penting untuk pasukan Homeboys. Tanpa dan juga Joy. Okey. Agak menarik Joy kena ban. Saya rasa ni lebih kepada respect kepada Sepat. Nak avoid daripada penggunaan hero. Sebab kita tahu macam mana pada awal game sampai Lola semua dah boleh pergi ke EXP lane. Ini menunjukkan bagaimana memang pasukan RRG memang dominate gila-gila game tersebut. Tapi kalau dibiarkan Sepat tu berleluasa gunakan Joy ni, lagi banyak masalah. Ataupun mereka tak selesa untuk gunakan Joy, dalam masa yang sama mereka tak nak Homeboys gunakan Joy disebabkan mereka nak gunakan high ground hero. Yes. Macam Farsight, Eve dan sebagainya. Jadi pilihan yang pertama, What's your command? kalau bukan Cloud, saya mencadangkan malas. Kaja. Kan? Malas. Bukan awak sebenarnya malas. Saya pun malas. Tolong first pick. First pick Cloud. Kemungkinan lah. Bahaya jugalah sebab boleh kena counter dengan Carry dan juga Leslie. Ya, masih lagi ada counter jadi tak terletak pada RCM Boys. Sekiranya mereka mahukan Cloud, mereka pentingkan safe pick terlebih dahulu. Iaitu Valentina, dia ambil dan diberikan kepada pasukan RCM Boys. Fedrin sekali lagi saya menjangkakan mereka akan mengambil pasukan daripada RRG, mungkin menjangkakan pasukan Homeboys akan mengambil sekali lagi Kaja antara penyebab kenapa mereka tak keluarkan Kaja. Tapi ambil Kaja awal, bahaya dia satu je. Kalau enemy ada banyak sangat hero keras, tarik ni salah, tarik tu salah. Jadi semua momen tu akan jadi salah. Semua jadi salah. Dia macam, wah saya buat kerja. Ya sebab tu saya tak suka awak. Bayangkan. Faham. Siapa dalam work environment macam tu keluar lah. Tapi Cloud instant lock daripada pasukan Homeboys buat masa ni. Walaupun adanya Valentina, kali ni lebih kepada pasukan RGMY bersedia. Kalau tadi sebab tak ada burst damage untuk kenakan kepada Cloud, kali ni mereka dah prepare satu. Iaitu Valentina sememangnya merupakan antara kelemahan Cloud. Sebab kalau Cloud blazing duet dekat depan muka, dia ludah guna Shadow Strike 2 kali hilang. Adakah kemungkinan adakah masuk Leslie untuk RSG? Hanabi. Awak ni pun. Kalau betul kan. Saya yang pakai baju. Tak, kelainan. Tapi saiz kita lain Awak kena pakai. Tak apa. Dia jadi tank top lah. Ya, apa ni? Rise of the Demon. Demon Kite menang Best Rookie dekat MPM Philippines Season 8. Dengan terus masuk Team of the Season untuk Season 9. Jadi dia punya debut dekat Malaysia dekat sini. Kita nak tengok dapat ke tidak dia punya title Best Rookie dah tak boleh, tapi Team of the Season. Rise of the Demon. Demon Kite won the Best Rookie during MPLPH Season ke-8. Jadi dia dah buktikan bukan saja itu, tapi dia juga pernah untuk menang MSC. Jadi tak hairanlah bagaimana performance dia untuk menggunakan Martis. Sangat-sangat baik. Walaupun dalam keadaan yang cukup serabut, dia cukup padulah untuk dia gunakan decimation pada target yang tepat. Tapi boleh ke saya nak katakan Demon Kite so far the best import player dari segi achievement? Achievement Sebab dia menang MSC. Ya, yang bermain lah Exalt pun merupakan import yang good achievement juga. Semua Cuma awak macam tak salah ni. Import semua kat sini untuk check satu jap. Ni pernah menang World Champion. Manalah tahu. Yuna kan yang jungler Team Lunatic. Tadi Yuna. Yuna kan. Dia pun IESF silver medal. The best. Jadi Yuna. Saja nak bagi dia cuar. Saja nak bagi dia cuar. Jadi Yuna dah tak menyanyi ke? Dari cara dia pakai baju tadi tak. Adik kena ban. Good respect adik kena ban. Tapi ini juga membuka ruang untuk RJMY. Mereka menggunakan marksman. Dan juga kalau kita lihat sekarang ni masih lagi satu ban. Kemungkinan Leslie akan dibawa keluar untuk pasukan Homeboys. Saya lebih suka retail kat sini. Untuk prosperity fight. Untuk di-ban atau dikeluarkan? Dikeluarkan. Mereka kena ban Iritel disebabkan Iritel punya kelebihan sekarang ni dia boleh elak daripada Yi punya real manipulation, slow effect dengan ada je sprint. Dalam masa yang sama dia boleh sikit lawan dengan Cloud. Nak dibandingkan ketika dahulu memang totally different. Dan juga untuk berhadapan dengan Fedrin. Cooldown dia pun dah jatuh sekarang ni. Kalau kita lihat patch note jam baru. Kalau full item clean, dia boleh burst ke Cloud masa dia masuk terus Blazing Duet. Kalau dia tak ada Wind of Nature. Apa macam mana?
clean, Full item. katakan 4-5 item lah. Boleh ke burst clock terus? Boleh? Sebab kan ada Main passive. damage dia. Tapi Jadi ada banyak juga option kat sini, bukan setakat Leslie, bukan setakat Sniper ready. Kenny. Give me a And yes, target. Leslie kena ban keluar. ya. Cuma risau kat sini, duduk semua marksman yang kita sebut, tak pilih pun marksman. Zaz. Parsa, mana dah tahu. Zaz benar bawa. Zaz, Argus Golen. Oh, wow. saya ada member yang main Argus. Hard carry. Hard carry lah, tapi tak berjaya lah. Alright, jadi Congrats lah, congrats. Yuzong dibawa keluar. Hero terakhir. EXP satu lagi. Lapu-lapu. Esmeralda okey. Benedetta. Sejak nerf dekat Common Emblem, kita dah jarang dapat Uranus Yes. Sebenarnya dia punya kelebihan tu dah tak macam dulu. Maknanya kalau nak cutting lane, kalau nak sustain, nak buang skill semua tu agak berbahaya. Terizla kita terlupa. Terizla sebenarnya masih lagi terbuka. Dan ini akan sebenarnya bagi pendapat saya kan. Dia tak ganggu sangat Edis dengan Martis ni, tapi dia akan ganggu e-retail nanti kalau ada e-retail. Awak mengharapkan retail lah ni. Ya, saya agak mengharapkan e-retail lah kat sini. sebab saya pun rasa macam itu sebab kena ada burst damage yang cukup kuat nak lawan dengan Claude, tapi juga kena ada tank killer untuk hadap dengan Fredrin. Dan e-retail tu. Tapi kalau nak selamat, Beatrix masih ada. Oh yes, safe pick. Mungkin dirasuk semangat sekali lah Bruno. Bruno ya. 18 kill dah semalam. Sorry, 12 kill. Yang penting berkill-kill. Nah, berkill lah. Kita dekat meja ni tak payah factually correct. Betul. Tapi Jadi saya Kita agak-agak lebih kurang lah dah. okey je. Tapi saya baru je predict benda betul. Lapu-lapu. Itu awak cakap game yang lepas. Alah. Yang ni. Lah. Okey lah, lebih kurang je. Tak, saya rasa Florin. Oh tak, Beatrix kat sana Safe pick. dan juga Kaja untuk pasukan daripada RSGMY. Dan kali ini untuk pasukan Homeboys pula, mereka kekurangan daripada sudut. Siapa yang nak mulakan team fight? Sekarang ni Zon. Adakah Mino? Ya, sebab sekarang ni Kaja kalau kita tengok dia ada banyak ke target yang bagus. Kufra pun Dia boleh dapatkan Yif bila dia rem manipulation. Eve, Claude, Ya. kalau Fredrin atau bola pelapu, masak dia. Dia masak. Kalau Grok kat sini? Grok pun okey, not bad. Ya. Dari pendapat saya. Open Asalkan map. dia hero keras yang beli open map. Ya, hero keras. Chow pun Pam dia ambil digi. tak boleh lah. Chow susah. Chow sebab ada Edis, Martis, Kaja mungkin susah. Ambil sikit. A+. Susah juga sebab senang untuk lari. Not bad, not Eh, bad. ada Valentina. Oh ya. Tiba-tiba ambil tulis kan. Kufra. Fra. Big brain. Simple. Okay. Bila tengok draft macam ni kan, saya rasa macam tak nak bagi apa-apa statement. Awak nak bagi apa-apa statement ke? Jadi statement yang saya boleh keluarkan adalah good luck, have fun. Good luck, have fun. Dan dengan tu kita akan terus pass balik kepada kita punya trio cast. Untuk tengok sama ada game ni akan akhir dengan 2-0 ataupun 2-1. Ini kan jadi satu game yang cukup seram sebenarnya. Sebab any possibility boleh jadi untuk game yang kedua ni. Sebab game pertama tadi kita dah tengok macam mana RSG yang hampir-hampir dapatkan kemenangan. Tapi masuknya ke fasa late game terus bertukar. 100%. Pasukan Homeboys tu dah berjaya dapatkan kemenangan. Saya faham kenapa Rafael tak nak bagi statement sebab saya rasa ini adalah standard draft je. Jadi kalau nak cakap pasal match ada, pasal tank ada. Kalau kedua-dua tim dia menggunakan draft yang lebih kurang sama. Apa yang penting sekarang ini ada daripada execution mereka. Adakah mereka mampu untuk mendapatkan kemenangan yang kedua untuk pasukan Homeboys ataupun RSGMY tidak diberi fake hope sekali lagi oleh pasukan Homeboys. Ya, dan kita akan saksikan bagaimana dengan pemilihan emblem Torizel dengan adanya extra attack speed sedikit dengan adanya tendency untuk bertahan. Saya rasa kedua pasukan draft tak ada sebarang masalah, pilihan emblem tak ada sebarang masalah. Ini game yang sangat menarik. Ya, kita akan masuk ke dalam game yang kedua untuk pasukan Homeboys yang berada di kawasan merah. Manakala untuk RSGMY berada di kawasan biru kali ini mencari kemenangan mereka mata penyamaan untuk RSGMY. Ya, seperti saya pasukan daripada Homeboys akan bergerak dengan agresif di bahagian tengah yang akan dikuasai oleh Zon untuk pastikan mereka mampu untuk clearkan minion dengan lebih awal untuk memberi ruang kepada Warlord utamanya untuk dapatkan farming dan dapatkan level dengan lebih pantas. Ripo kali ini ditugaskan akan menggunakan ini sedikit berbeza dengan penggunaan Yuzong. Kali ini dia agak sedikit perlahan segi pergerakan. Sekali lagi diangkat sempat sekarang dalam keadaan bahaya. Terus menerus damage-nya di bahasa awal permainan terus diberikan. Namun sekarang Zon terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Awal kita dah tahu RSGMY boleh melakukan banyak benda untuk melakukan harassment dan juga engagement. Ya, flicker pada awal minit permainan. Jadi ini adalah berita yang
baik untuk pasukan RSGMY sendiri sebenarnya untuk mengasak sekali lagi. Lompatan tidak terkena. Zon perlu berhati-hati. Dia tak ada flicker dah. Yup, dia tak boleh nak larikan diri sekali lagi tapi Izanami tidak mahu untuk merisikokan perkara tersebut dan terus untuk bubar daripada keadaan itu. Dia di bahagian atas masih lagi melihat Ryzel agak sedikit menang berbanding pada game yang pertama di mana Lawless yang memegang game di bahagian gold lane. Ini satu perkara yang cukup baik yang sangat diperlukan oleh pasukan Homeboyz untuk memulakan game yang kedua ni dengan langkah yang positif. Yes, mereka menang di game yang pertama tetapi sekiranya mereka tidak berjaga-jaga, perkara yang buruk bakal terjadi pada pasukan mereka. Dengan membekalkan Weapon Master untuk Beatrix daripada Lolial. Gandaan damage tu ada. Dengan adanya Quantum Charge untuk menyelamatkan diri juga ada. Tapi untuk Ryzel sekarang ni, kalau sebut pasal mobility, sememangnya Cloud adalah yang utamanya. Mereka boleh terus sahaja bergerak ke bahagian backline, terus melarikan diri dengan mudah. Betul sekali lagi diberikan kepada pasukan RSGMY mungkin. Dan sekarang Izanami telah mencuri lapu-lapu punya ultimate. Kita dapat lihatkan bagaimana mudahnya Demon Kite untuk mendapatkan penyu yang pertama. Dijatuhkan di bahagian bottom lane. Ya, ada cubaan yang dilakukan oleh pasukan Homeboyz sementara tadi Chibi cuba untuk mencuri. Dia tak menggunakan dia punya distribution, hanya mampu untuk mengganggu saja dan mungkin hanya ingin melihat apakah prestasi yang cuba dilakukan oleh pasukan RSGMY setakat ini sudah berjaya mendapatkan satu turtle dan sekarang ini satu pertemuan yang berlaku di bahagian tengah. Izanami telah dihentak namun tak terkena. Tepuk angin Zon dalam membazirkan ultimate beliau namun ditarik oleh Judgment Zone. Terpaksa menggunakan flicker sekali lagi bertarung di dalam kawasan Rio Manipulation dan sempat terus flicker ke depan dan melibas. Raging Flash akan mengorbankan seorang pemain namun sempat berada dalam kawasan turret terlalu lama. Double kill. Mengorbankan diri dan sekarang double kill untuk dibankan. Masih lagi ada momentum. Triple kill. Triple kill yang pertama untuk hari ini. Ya, pasukan daripada RSG kali ini untuk game yang kedua mereka tak momentum utama daripada Demon Kite berjaya untuk dapatkan triple kill setelah tadi. 3 pemain penting daripada pasukan Homeboyz berjaya dijatuhkan oleh pemain yang berasal daripada Filipina ni akan berikan lebih banyak lagi kesan yang baik kepada pasukan RSG. Namun begitu, sekali lagi dibaikkan menunjukkan mereka punya kualiti tanpa penggunaan decimation. Terus dia gunakan decimation, maafkan saya. Terus dapatkan kill tersebut dengan mudah. Yap, decimation setakat ini mengumpulkan 4 kill secara total dan Ripo memberikan tekanan kepada sempat di bahagian lane ni. Lawless juga tak takut untuk berhadapan dengan Ryzel pada awal minit permainan ini. Perlu berhati-hati Ryzel. Mungkin akan ada flicker dan juga Divine Judgment. Tapi Zon akan bersedia. Chibi telah dijumpai di dalam semak sama. Sekarang Chibi terpaksa untuk melarikan diri. Nasib baik ada dinding untuk menghalang. Namun sekarang di Storm ambil peluang tersebut. Tangkap walau tusukan sekali lagi. Menjadi sate. Pasukan Homeboyz terpaksa menyerahkan di awal permainan 6 kill kepada pasukan Homeboyz. Saya rasa hero yang akan memberikan kesan yang lebih besar kepada RSGMY adalah Edith ni sebenarnya. Yang first digunakan oleh Storm, kali ini digunakan oleh Ripo yang memberikan kesan yang sangat-sangat baik. Pick-off demi pick-off yang dilakukan oleh pasukan RSGMY berjaya disudahkan dengan begitu cemerlang, begitu perfect daripada Demon Kite sebentar tadi. Yang sekarang ni 5-0. Hampir kesemua kill yang dimiliki oleh pasukan RSGMY bermula daripada pemain ini dan sekarang ni adakah mereka akan membiarkan turtle ini menjadi milik pasukan Homeboyz? Sekarang Chibi telah mendapatkan turtle tersebut, tidak dapat untuk diganggu dengan terlalu lama. Demon Kite pun fokus untuk mengambil orange buff terlebih dahulu. Dia perlu untuk step up balik dengan kekurangan yang telah diberikan kepada pasukan Homeboyz untuk dapatkan lagi dominasi mereka. Saya rasa lebih kepada mereka dah tahu yang mereka takkan sempat, jadi mereka tak nak melakukan reaksi dengan lebih terburu-buru, fokuskan kepada farming terlebih dahulu di mana Marty sebenarnya yang gerak kali Demon Kite berjaya untuk mendapatkan double buff dan Zon sekali lagi menjadi mangsa. Dia baru nak sepak, baru nak ayun tapi telah dikorbankan. 7 kill berpihak kepada pasukan RSGMY dan manakala di bahagian top lane Ryzel dalam keadaan yang cukup bahaya. 4 individu untuk RSGMY berada di bahagian top lane sekarang. Ya, ini mungkin waktu ataupun minit-minit untuk Izanami pula kembali bersinar untuk pastikan lebih banyak lagi magic damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan RSGMY, terutamanya daripada pemain ini yang agak sedikit diam di game yang pertama tapi sempat hampir-hampir berjaya untuk dijatuhkan. Berhadapan dengan 2 orang pemain, 3 minit terlebih dahulu untuk pastikan tarik di bahagian tengah ni selamat. Dia dah tak ada immune sekarang, sempat mungkin akan dikorbankan tetapi datang Zon untuk menyelamatkan keadaan. Sempat terus ke bahagian dinding tapi tiada siapa yang berkorban buat setakat ini. Untuk kedua-dua pasukan berjaya menyelamatkan diri dalam keadaan yang cukup genting. Tiada flicker untuk Ripo. Jadi dia perlu lebih berhati-hati ketika ini untuk melakukan sebarang onward dan Zon sekali lagi. Cuma untuk bergerak tapi tidak terkena. Ada 3 pemain, 4 pemain dekat bahagian bawah. Mungkin 3 yang akan memberikan reaksi.
Dan pasukan RCMY juga akan membalas perkara tersebut dengan lebih pantas, tarik dekat bahagian atas. Percaya untuk ditumbangkan. Perlu diingatkan Storm masih lagi ada Flicker dan juga Divine Judgment di bahagian bawah cuba untuk melakukan teknik termin bagi pasukan Homeboyz, namun agak sedikit gagal ditahan oleh dua orang individu iaitu Demon Knight dan juga Ripo. Ya, Homeboyz kena pastikan mereka berjaya untuk dapatkan tarik di bahagian bawah. Kalau tidak, apa yang berlaku di bahagian atas mungkin akan menjadi satu perkara yang sangat-sangat mensia-siakan pasukan Homeboyz. Dan dengan adanya kedatangan daripada minion, nampaknya bukanlah tugas yang sukar untuk pasukan Homeboyz mendapatkan tarik yang pertama buat pasukan mereka di minit yang ke-7. Nampaknya pergerakan daripada pasukan Homeboyz kembali melakukan pergerakan yang lebih agresif berbanding dengan 5 minit yang pertama. Mereka dah tahu apa yang mereka perlu lakukan. Mereka tahu bagaimana target yang penting dilakukan. Zon cuma untuk dapatkan seseorang. Flicker telah dibazirkan, namun sekarang ini Zon telah ditarik. Sepakat telah berlaku. Namun tiada sebarang follow up hanya untuk menyelamatkan rakas pasukannya. Lari. Lintang bukan, tapi sekarang ini sempat datang daripada jarak belakang. Sangat baik tindakan beliau. Dan Storm akan dikorbankan terlebih dahulu. Remuneration menghalang daripada RCMY Mara untuk menangkap ahli pasukan Homeboyz yang lain. Gerakan yang agresif. Mereka tahu siapa yang perlu dicari. Bukan nak kata depan sangat sebabkan dia adalah seorang roamer. Jadi dengan tarikan daripada Kajang itu sendiri sebenarnya yang menyebabkan pasukan RSGMY sememangnya bersedia. Tangkap satu, confirm kill satu. Dengan adanya kombinasi dengan Beatrix, dengan adanya daripada Valentina, burst damage yang sangat besar, sukar untuk Zon sebenarnya bertahan. Tambah-tambah lagi dia dah mati 3 kali sebelum kematian yang keempat. Jadi dari sudut bacaan pertahanan yang dia ada sememangnya sangat kurang. Ya, kalau tak mencukupi pun damage, Demon Knight datang untuk berikan bantuan dengan menggunakan Decimation untuk pastikan hundusan-hundusan pedang tersebut bakal mengorbankan mana-mana pemain daripada pasukan Homeboyz. Lihat agak sedikit ke hadapan, namun begitu dengan ada Demon Knight, Izanami juga berada berdekatan. Ada real world manipulation di tangan pemain ini, mampu untuk memberikan slow movement effect kepada pasukan Homeboyz sekiranya ada pertempuran yang bakal berlaku terhadap pasukan RZMY, terutamanya berada di bahagian bawah kerana Lord yang pertama akan muncul kurang daripada 40 saat. Ya, 40 saat bukanlah satu masa yang lama, tapi sekarang ini satu telah tertangkap, dua telah dihentak ke dinding, tapi Zon akan dikorbankan terlebih dahulu bermain dalam kawasan remuneration. Ryzer sekarang membuka Blazing Duet, tapi tiada sebarang pemain yang akan dikorbankan. Di Knight menadang berjabtu je, sempat datang ke hadapan 8 Lolials. Tiada lagi Bassman untuk RCMY. Manakala dua telah dibenamkan oleh RCMY kepada Homeboyz. Ini adalah trade yang baik di mana mereka korbankan sepat terlebih dahulu, jadi tak ada orang belakang zone. Kalau pendapat pribadi saya, dia still okay. Tapi dengan kematian dua pemain, jadi pasukan RSGMY takkan takut untuk mereka bergerak terus ke mana lane yang mereka mahukan. Kita lihat dari instant replay yang menjadikan sekarang ni dia sebenarnya waktu yang sama, dia multiverse. Dia parallel universe. Ya, parallel. Jadi sekarang ni daripada kedua pasukan mereka akan berikan fokus kepada Lord yang muncul di bahagian bawah. Nampaknya 3 pemain daripada pasukan Homeboyz berada berdekatan dan dalam masa yang sama mereka juga memastikan pembuff mereka tidak akan dicuri oleh mana-mana pemain daripada pasukan RCMY. Waktu yang penting. Ripo sekarang ini ditugaskan untuk membaca dari Izanami. Ryzer dikorbankan agak terlalu awal. Sekarang ni RCMY ada peluang besar untuk mereka dapatkan Lord sebab damage delay yang utama untuk pasukan Homeboyz. Tiada lagi Demon Knight Laser. Dapatkan Lord pada minit yang ke-9, hampir ke-10. Sekarang peluang besar untuk RCMY dapatkan seberapa banyak objektif. Ya, tarik di bahagian tengah juga menjadi untuk ditumpangkan pasukan RCMY. Kali ini seperti apa yang ditampilkan di game yang pertama. Sangat-sangat disiplin pada awal game, tapi Sepat akan dicari ketika ini oleh 2 orang pemain. Adakah Sepat dapat melarikan diri? At least dapat 1 kill pun jadi. Tapi sekarang ini Sepat. Akibat telah dicuri oleh Izanami. Sekarang ada Ripo. Tukar untuk melarikan diri. Mungkin Lolias akan tertangkap. 4 lawan 1. Adanya pasukan RCMY memberikan bantuan. 12 berbalas dengan 3. Ya, 12 balas 3 di minit yang ke-10 ini dengan adanya Lord di bahagian atas, tapi bukanlah tugas sukar untuk pasukan Homeboyz, utamanya apabila Ryzer telah pun kembali hidup untuk menjatuhkan Lord tersebut. Tapi ini peluang terbaik kepada pasukan RCMY untuk mengambil kesempatan tersebut untuk mendapatkan seberapa banyak turret yang boleh. Sekarang ini 4 buah turret milik pasukan Homeboyz berjaya dijatuhkan, mencari turret yang kelima. Ini merupakan turret yang cukup penting buat pasukan Homeboyz untuk pertahankan supaya tiada pintu-pintu yang besar berjaya masuki oleh pasukan RCMY. Blank daripada Zon.
berada di dalam semak di sebelah kiri, bergerak di sebelah Bahaya kanan. sebenarnya. Lihatlah Pak dapat. Dan sekarang ni 4 telah pun dibenam. 1 telah terkorban. Shutdown. Izanami telah dikorbankan Riser. Sekarang ini menangkan Lolia baik. Ripo telah menyelamatkan Lolia sebentar tadi. Namun sekarang ini Chibi cuba untuk mereka Zon datang pula. Ripo yang sekarang ini cuba untuk menghalang daripada pasukan Homeboyz. Terus menerus menekan untuk RCMY ke belakang. Agak sedikit kurang bernasib baik sebenarnya Raizal. Kerana terpaksa tarik dive di situ dengan adanya Ripo, dengan adanya Nebulous Station yang dilepaskan oleh Lolia sebentar tadi menyebabkan sedikit kesukaran yang terpaksa dihadapi oleh pemain yang menggunakan Cloud ini yang dah siapkan 3 core item. Sebenarnya ini dah waktu paling sesuai untuk dia aktif. Dan sekarang ni kalau kita nampak bagaimana untuk Cloud sendiri sebenarnya dia perlu lebih berhati-hati sebab dia tak ada Wind of Nature dan dia tak ada cara untuk berhadapan dengan Izanami yang menggunakan Valentina sebab itu kelemahan untuk Cloud. Tapi sekarang ni kita nampak yang strategi pasukan Homeboyz lebih kurang sama seperti apa yang mereka tampilkan di game yang pertama. Pastikan yang Riser ada peluang untuk dapatkan split push tapi Chibi. Dia all out dekat Chibi tapi seorang lagi akan ditangkap. Chibi akan dikorbankan terlebih dahulu. Sempat yang terpaksa untuk melarikan diri. Dia tak boleh untuk selamatkan Chibi dalam keadaan yang terdesak. Mereka masih lagi menunggu ruang untuk lot seterusnya keluar. Masih lagi ada masa untuk Chibi hidup kembali. Dan menandingi RCMY daripada mendapatkan lot. Di masa Chibi hidup, lot yang kedua juga akan muncul di bahagian bawah. Jadi kesempatan yang akan digunakan oleh pasukan RCMY untuk pastikan lot ini menjadi milik mereka dan mereka boleh pecahkan inhibitor turret yang sangat-sangat degil. Dia berada di bahagian atas, tengah dan juga di bahagian bawah. Ini kerana pasukan Homeboyz, kalau mereka tahu kesilapan yang mungkin boleh dilakukan oleh pasukan RCMY, mereka boleh menang game yang kedua ni. Tapi secara jujurnya pasukan RCMY, Izanami punya burst damage sangat-sangat besar. Lolia dengan dia punya positioning sangat-sangat baik. Demon Kite tak boleh disangkalkan lagi. Dia dah tunjukkan apa yang berlaku dekat game yang pertama. Tapi Riser bergerak untuk melakukan split push dekat bahagian atas. Mereka cuba untuk kejar. Saya bukan pilihan yang baik. Mereka perlu berundur terlebih dahulu. Buka ruang kepada Riser untuk lakukan split. Mereka akan fokuskan kepada pertahanan ketika mana lot tiba nanti. Ya, dan pasukan Homeboyz kena mengambil kesempatan ataupun kelebihan lot yang dimiliki oleh pasukan RCMY untuk memanggil seberapa banyak pemain-pemain pada pasukan RSG untuk mempertahankan lot tersebut. Nampaknya apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Homeboyz tidak berjaya dilakukan oleh pasukan RCMY kerana mereka lebih tertumpu untuk mendapatkan pemain-pemain daripada pasukan Homeboyz. Ya, di mana yang kita saksikan sekarang ini lot tengah berangsur daripada bahagian bottom lane. Menunggu saja ketukannya tidak betul ramah untuk meruntuhkan turret di bahagian bottom lane. Tapi lihat bagaimana kedudukan Zon. Zon dia sentiasa akan melakukan flanking. Tak kisahlah dia guna hero apa pun. Dia akan cuba untuk masuk melalui pintu belakang. Tak bagi salam terus. Lot menjatuhkan inhibitor turret yang pertama di bahagian bottom lane untuk pasukan Homeboyz yang terpaksa untuk melakukan pertahanan dengan penggunaan Realm Manipulation untuk bersihkan minion tersebut daripada terus memberikan peluang kepada RCMY dapatkan inhibitor turret yang kedua. Jangan marah sebenarnya kalau Romo buat macam tu. Disebabkan dia sedang cari kedudukan yang paling selamat untuk dia keluarkan dia punya skill. Disebabkan Kufra ni dia ada efek ambush tapi Ripo yang mana sekarang ditekan tapi inilah waktunya. Tapi mampukah dia untuk melarikan diri bagi pasukan RSG sendiri? Zon akan dikorbankan terlebih dahulu. Posisi yang cantik dikeluarkan oleh Lolia sebentar tadi. Tepat Zon menjadi mangsa untuk RCMY. Strategi memakan diri. Namun sekarang ini stop. Baik sekali yang dilakukan. Cepat, pantas dan juga bernas. Ya, ini kelebihan daripada pasukan RSG yang memiliki untuk mendapatkan pick-off yang penting. Kemungkinan mereka mampu untuk tamatkan game ini. Mereka ada minion. Mereka ada semua kekuatan sekarang ini. Ya, manakala sekarang fokus tertumpu kepada penghancuran turret kristal pasukan RSGMY. 100% disiplin game daripada pasukan RSGMY. The Rise of the Demon. Demon Kite menunjukkan kali ini dia tunjuk siapa import lagi bahaya. Dalam game ni yang saya boleh cakap garang betul permainan Izanami dan juga Demon kita. Demon Kite. Macam mana? The Rise. Dia kat Malaysia, kita jadikan Malaysia. Dia Demon kita kat sini. Demon kita semua. Demon kita. Kita kena start mention lah nama Demon kita. Demon kita. Dekat Filipin Demon Kite, kat sini Demon kita. Kalau dekat Kelantan, Demo kita. Tapi dekat dalam game ni, what an intense match. Boleh katakan game pertama
ramai menjangkakan ini yang akan terjadi. Lepas ni kita tengok Poji, dia masih ke tidak pakai baju RSG ataupun dia dah tukar baju Homeboys sebab tu Homeboys kalah. Kita akan tengok lagi bila Demon kita. Demon kita, Rising Demon. Game yang ketiga akan menjadi lebih sengit ketika ini. Jadi apa-apa, kita akan kupas kembali apa yang berlaku sebenarnya dekat game kedua ni. Sebab apa yang saya suka dekat game daripada pasukan RSG sendiri, daripada game yang pertama, masuklah game yang kedua, tak ada pemain pun yang flop. Yelah. Masih RSG lagi. Ini namanya doa dimakbulkan. Macam saya cakap, ilmu yang saya turunkan kepada Ripo tadi macam ni caranya bermain edit. Oh, maknanya awak hilang sekejap tadi awak. Yes. Saya kat belakang tu catat. Awak yang ajar dia untuk ni, guna edit tu. Sekarang kita dah tengok siapa MVP dekat dalam perlawanan tadi. And sememangnya ialah Demon kita. Demon kita MVP. Titik nokta. Tu macam Star and Otono. Mat tu. Starting fight cari kill. 5 kill tau. Dia dapat triple kill tadi. Dah tak fikir farming. Nampak nyawa rendah. Nampak macam buff. Kejar sampai mati. Yang seronok daripada awal Demon Cut ni dia dapat satu snowball momentum yang Kita. Demon kita. okey, Demon kita. You tak tahu mari Kelantan ni. Apa? Mungkin cek Kelantan tu. Apa tadi dia cakap? MVP. Okay, kita sambung lagi cerita tapi yang bestnya memang betul. Memang takkanlah 2-0. Betul. Game macam ni memang takkanlah 2-0. 7-0-5. Betul lah seru Saturday lah. Memang betul lah. Seru Saturday. Dengan berbekalkan Hunter Strike sahaja. Item yang sama sebenarnya. Ya, dia ada sama tapi dia punya damage tu. Sungguh mengerikan dia. Okey, Macam mana My God tu? Ha? Macam mana? My God. My God. Terus mengalah tau. Terus mengalah. Naik bulu remang. Naik yang meremang. Naik bulu mengemang. Okey, kita tak dah 2 game dia main pakai Martis rosak sebenarnya. Yes, betul. Dia kan Martis akan kena ban. Berbual-bual Martis tak kena ban. Pasal dia pick lagi. Pasal dia pick lagi. Okay lah, kali ni Mars betul lah. Mars menang lah. Okay. Betul, tak payah ban keluar lagi je. Betul. Baby tak ada ulas lah. Bagi. Sila. Lagi tok hitam saya banyak pula. Tak apa. Awak jadi analyst. Tapi betul lah apa yang saya cakap sebelum ni counter sebenarnya Cloud ni. Daripada awal perlu konsisten saja. Sebenarnya yang kita dapat saksikan dengan penggunaan Beatrix pun dah cukup untuk dia buat split pushing dan juga dengan ada konsistensi yang daripada Lolial daripada awal sampai habis menyebabkan dia boleh untuk snowball. Boleh untuk snowball lah. Awak analyst, awak cakap lah. Ya, macam tu. Macam tu dia punya pas. Alright. Betul. Tapi sekarang ni kalau kita nampak untuk Lolial sendiri, awal-awal game yang dia main very agresif. Dia dah tahu bagaimana job desk dia adalah untuk pressure Ryzel jangan boleh dapatkan farming disebabkan kebanyakan pengguna Cloud. Walaupun mereka kena pressure, mereka boleh dapatkan fasa farming. Betul? Yeah. Jadi kat sini, mereka buat pembaharuan sedikit di mana Lolial pressure Ryzel tapi bukan berseorangan. Dia akan bawa Valentina iaitu Izanami. Dia juga akan bawa Demon kita untuk sampai dekat bahagian gold lane dan sehabis mungkin menutup ruang Ryzel untuk dapatkan farm. Tak ada jungle langsung dia boleh ambil. Dia tak boleh nak farm dia punya. Maksudnya dia macam aku sangka buy one, rupanya bawa kawan. Yang Pandai demo. Yang boleh cakap ialah macam mana Demon kita dia betul-betul menggunakan emblem sistem yang baru. Ya. Dengan Assassin punya emblem ada banyak sangat penetration. Walaupun Martis macam tu pun dah memang sakit. Tambah lagi dengan dia punya sebab kalau dia buat dengan apa? Emblem set macam tu tapi dia farming memang takkan jadi. Ya, dengan adaptive attack lagi yang dia dapat. Memang takkan jadi. Jadi memang saya suka yang dia gunakan emblem yang agresif, item yang defensif. Jadi dia tahu early game ganas, late game dia buka comeback untuk tim dia. Saya tambah sikit. Di mana dengan adanya Impure Rage, dia tahu yang bila gunakan kelebihan kepada attack, HP akan berkurang. Dari segi pertahanan, temanya akan berkurang. Tapi dengan adanya Impure Rage, tak guna mana bermakna dia increase 1% HP. Jadi kat sini dia gunakan kelebihan Impure Rage tu untuk Martis sendiri dan it's amazing. Dia punya game style Martis sememangnya dia macam player jungler yang menang MSC 2022. Cuma saya tu tanya kalau dia menggunakan Betul kan? Betul lah. Betul. Cuma saya tu tanya kalau dia gunakan hero lain adakah persembahan dia sama macam tadi? Saya rasa dia akan ambil hero yang seakan-akan sama konsep Dia dia. macam ni. Dia kalau tak pecah kenapa beli? Salah. Saya rasa lawak ni dah buat semalam. Saya tak nak betulkan dah. Okey, jadi marilah kita terus masuk dalam highlight. Saya pun lupa apa yang saya nak mention sebenarnya. Tapi dekat dalam game ni, beza besar rasanya coach dia cakap ingat apa jadi tadi kan? Jangan buat lagi.
Itu je. Itu je. Rin cakap, Sebab apa lagi yang dia nak betulkan? Rin cakap kalau kalah lagi sebab Ryzer, balik tak boleh makan. Tak, balik jalan. Balik jalan. Tak, bukan. Negara datang, tak payah parking. Jauh. Saya Tapi memang kali ni game yang sama sebenarnya daripada game yang pertama. Masuklah game yang kedua. Cuma pengakhirannya adalah happy ending lah untuk RSG. Itu awak punya analisis. Betul lah. Bagus analisis awak. Awak punya general lah analysis tu. Game dia sama tapi kali ni happy ending. Wah. Kekurangan info ke apa? Patutlah Syamilo jadi analis. Sebab dia kadang-kadang hitam putih. Saya nak bagi kredit juga dekat L'Oreal sebab dia Bonzi ni position dia bukan main hebat lagi. Kalau kita tengok banyak kali dia last hit dan tak berjaya untuk ditumbangkan. Kat situ kita boleh bagi kredit bila dia tak ditumbangkan, dia boleh join lagi team fight. Macam mana kita dapat lihat dalam highlight ni, Zon dah buat baik dah. Daripada belakang dia dah pergi tujah kepada pasukan RSG, tapi macam mana counter position yang dibuat oleh L'Oreal menebalikkan lagi keadaan tersebut. Jujur boleh cakap tadi bukan setakat L'Oreal